Sejarah awal perkembangan kongsi gelap dari tanah besar Cina merebak di tanah Melayu. Pertubuhan kongsi gelap masyarakat Cina yang wujud sehingga hari ini di tanah Melayu berasal daripada pertubuhan Liga Hang atau Tiante Hui yang memiliki pengikut setia dari tanah besar Cina. Kewujudan kongsi gelap masyarakat Cina dari tanah besar Cina dikesan mula bergiat aktif termasuk merekrut ahli seawal tahun 1800. Jika di tanah Melayu, kumpulan kongsi gelap masyarakat Cina terbahagi kepada dua iaitu Gihin, yang paling kaya, dan Haisan, yang ramai ahli. Keahlian kongsi gelap Gihin datang daripada banyak persatuan seperti Persatuan Hekokekin Gihin, Persatuan Hekokehin, Persatuan Taikun Gihin, Persatuan Kung Hekoke atau Giki, Persatuan Siong Pekoan, Persatuan Kuang Hui Siao, Persatuan Gisin, Persatuan Gi Hekoke dan Persatuan Hailam Gihin. Manakala kongsi gelap Haisan pula dianggotai 36 persatuan sekaligus memiliki kekuatan ahli yang sangat ramai mengatasi kongsi gelap Gihin. Pada dasarnya, kongsi gelap juga boleh dikatakan bermula daripada sistem Kangchu, iaitu satu kajian yang dilakukan oleh Karl Etroki antara tahun 1784 sehingga 1885. Ujar pakar sejarah Asia Tenggara dan Cina dari Amerika Syarikat ini, sistem Kangchu diasaskan oleh Tan Neisu, ketua kongsi gelap Nyi Heng yang berjaya menyusup masuk dan berkuasa di Tebrau Johor. Ikatan Haisan dengan Persatuan Rahsia. Kongsi gelap Haisan berasal dari selatan Cina dan pernah digunakan untuk menentang dinasti Manchu. Akhirnya kongsi gelap Haisan dibawa ke Pulau Pinang pada tahun 1820 dan pada tahun 1825, kumpulan ini dipimpin oleh Ho Ah Ko dan Lo Ah Chong. Kumpulan ini juga memiliki sebuah pejabat yang terletak di Jalan Beach atau ujung pasir Pulau Pinang. Majoriti yang menyertai kongsi gelap Haisan juga sebenarnya sudah mempunyai ikatan dengan persatuan-persatuan rahsia kongsi gelap sejak tahun 1799 di Pulau Pinang. Dua kongsi gelap saling bermusuhan. Persatuan Wah Sang yang menguasai kongsi gelap Haisan pada tahun 1854 sangat anti terhadap kongsi gelap Gihin. Persatuan Wah Sang ini mempunyai 11 peraturan antaranya Peraturan Kian Tek, Toh Pek Kong, yang dimulai pada 30 Disember 1844. Kedua-dua kongsi gelap ini biasanya akan berebut-rebut tempat pelombongan dan perekonomian di tanah Melayu yang tidak dipandang orang Melayu sendiri. Selain itu, kutipan yuran perlindungan dan tahunan dari ahli-ahli sindiket jualan timah dan dadah di pasaran gelap juga terlibat menjadi faktor kongsi gelap terus berkuasa. Keadaan ini menyebabkan pihak British kerugian setelah gagal tapis imigran bermasalah dan mulai campur tangan di negeri-negeri Melayu selepas berlakunya 3 peperangan antara dua kongsi gelap ini. Perang Larut. Perang Larut pertama 1861 sehingga 1862. Pada tahun 1861, bekalan timah daripada Larut terganggu disebabkan oleh tercetusnya Perang Larut yang pertama. Konflik ini berpunca akibat pergaduhan mengenai laluan air ke kawasan pelombongan. Sumber air penting untuk proses pelombongan biji timah kerana kaedah pelombongan palung digunakan. Kerana tidak berpuas hati, kumpulan Gihin di Klian Baru telah diserang oleh kumpulan Haisan dari Klian Pawo. Gangguan bekalan timah telah menyebabkan pedagang Cina di Pulau Pinang yang telah membuat pelaburan besar di dalam industri pelombongan biji mengalami kerugian dan mereka telah membuat aduan kepada gubernur negeri-negeri selat supaya mengambil tindakan untuk memulihkan keadaan. Disebabkan tekanan daripada peniaga-peniaga di Pulau Pinang, gubernur negeri-negeri selat Kolonel William Orefiur Kadenak telah campur tangan dan akhirnya memaksa Ngah Ibrahim bertindak menenangkan keadaan. Ngah Ibrahim, bagi pihak Sultan Perak, dipaksa membayar RM17,447 sebagai ganti rugi kepada kumpulan Gihin. Kedamaian tiba sebentar di daerah Larut. Perang Larut kedua 1865. Perdamaian yang berlangsung tidak berpanjangan. Ini kerana kedua-dua kumpulan masih berdendam di antara satu sama yang lain
dan sebarang isu kecil akan menyebabkan perbalahan besar. Selang 4 tahun kemudian, Perang Larut Kedua meletus berpunca daripada pergaduhan semasa permainan judi melibatkan kumpulan ahli-ahli kongsi gelap. Kumpulan Haisan menawan 14 orang ahli kumpulan Gihin sebagai tebusan dan akhirnya membunuh 13 orang daripada mereka dengan kejam. Tebusan terakhir berjaya melepaskan diri dan memberitahu kejadian tersebut kepada kumpulannya. Kumpulan Gihin membalas dendam dan menyerang perkampungan Haisan. Mereka membakar bangunan di dalam kampung itu dan membunuh 40 orang penduduk kampung. Sekali lagi, bekalan keluar biji terganggu. Perbalahan kali ini sangat teruk dan merebak sehingga ke seberang perai serta Pulau Pinang serta turut disertai oleh kumpulan kongsi gelap yang lain. Selang beberapa ketika kemudian kedua-dua pihak yang telah keletihan akhirnya bersetuju untuk mengadakan perbincangan. Hasil siasatan yang dijalankan pihak berkuasa British mendapati kedua-dua kumpulan Gihin dan kumpulan Haisan bersalah kerana mengganggu keamanan Pulau Pinang dan masing-masing dikenakan denda $5,000 dan beberapa pemimpin mereka dibuang negeri. Perang Larut Ketiga 1871 sehingga 1872. Perang Larut Ketiga tercetus setelah khabar angin yang tersebar menyatakan ketua kumpulan kongsi gelap Gihin telah mempunyai hubungan sulit dengan isteri sepupu kepada ketua kumpulan Haisan iaitu Chung Keng Kui. Setelah perlakuan mereka terbongkar, pasangan tersebut telah ditangkap, diseksa dan kemudiannya dimasukkan dalam bakul babi kemudian dibuang ke dalam lombong yang tidak lagi digunakan dan dibiarkan lemas. Sebagai menuntut bela kematian ketua mereka, kumpulan Gihin dengan 4,000 tentera upahan yang dibawa masuk dari tanah besar China melalui Pulau Pinang telah menyerang kumpulan Haisan dan buat pertama kalinya kumpulan Haisan berjaya diusir daripada daerah Larut. Kira-kira 10,000 pengikut Haisan menjadi pelarian di Pulau Pinang. Beberapa bulan kemudian, kumpulan Haisan dengan dibantu oleh Ngah Ibrahim berjaya menduduki kembali lombong biji timah kepunyaan mereka di Matang dan Larut. Pada masa ini, Raja Abdullah yang menuntut tahta negeri Perak juga musuh kepada Ngah Ibrahim, telah menyokong pihak yang menentang Haisan dan Ngah Ibrahim. Ini kemudiannya mengubah perang daripada kumpulan pelombong Cina kepada perang saudara yang melibatkan pembesar-pembesar Melayu Perak. Kemangkatan Sultan Ali dalam tahun 1871 diikuti dengan perebutan kuasa di kalangan pembesar Melayu, iaitu Raja Ismail, Raja Yusuf dan Raja Abdullah. Raja Abdullah tidak menghadiri majlis pengkebumian almarhum Sultan Ali telah menimbulkan kemarahan pembesar-pembesar Perak. Akibatnya, segolongan besar pembesar negeri bersama-sama Menteri Larut Ngah Ibrahim menabalkan Raja Ismail sebagai Sultan Perak. Pembesar negeri di selatan Perak turut memberikan sokongan kepada Raja Ismail dan menabalkannya sebagai Sultan. Pertabalan ini ditentang oleh Raja Abdullah, tetapi Raja Abdullah tidak mempunyai tapak serta sokongan untuk berkuasa. Untuk mendapatkan sokongan dan pengaruh, Raja Abdullah telah memberikan sokongan kepada kumpulan Gihin dengan harapan sekiranya mereka menang dalam perbalahan mereka dengan kumpulan Haisan, kedudukan Ngah Ibrahim akan terhakis dan kedudukan Raja Abdullah sendiri akan teguh, membolehkan baginda mencabar pertabalan Sultan Ismail sebagai Sultan Perak. Akhirnya, askar British di bawah pimpinan Kapten Tristram Speedy berjaya membantu Ngah Ibrahim mengembalikan penguasaan pihak Haisan ke atas Klian Pawo. Dengan kekalahan itu, kumpulan Gihin tidak berupaya membantu Raja Abdullah dalam usaha baginda untuk ditabalkan sebagai Sultan. Perang Larut keempat dan yang terakhir 1873. Perang Larut keempat meletus pada tahun 1873. Kurang setahun selepas berakhirnya Perang Larut Ketiga. Selepas kumpulan Haisan dengan bantuan Ngah Ibrahim menguasai semula kawasan Lombong di Klian Pawo, kumpulan Gihin yang disokong oleh Raja Abdullah menyerang balas dengan bantuan askar upahan dan senjata yang dibawa dari Singapura dan China. Harta benda milik Ngah Ibrahim juga turut dimusnahkan dan penduduk Melayu dibunuh dan harta benda mereka dimusnahkan. Kekacauan merebak ke daerah Krian, Pulau Pangko dan Dinding. Pembesar Melayu yang sebelum itu menyebelahi kumpulan-kumpulan Cina yang berbalah,
akhirnya terkejut melihat huru-hara akibat perbalahan yang disebabkan oleh kumpulan Cina tersebut. Kemusnahan yang dibawa oleh 40,000 orang Cina yang berbalah telah membawa pada besar kepada negeri Perak. Peniaga di Pulau Pinang sekali lagi melihat pelaburan mereka hancur lebur akibat perbalahan dan sekali lagi meminta gubernur negeri-negeri selat mengambil tindakan untuk memulihkan keamanan di Perak agar perniagaan mereka tidak lagi kerugian. Pada 26 September 1872, Chung Keng Kui telah menghantar petisyen yang ditandatangani oleh beliau sendiri bersama 44 ketua Cina yang lain untuk meminta campur tangan British berikutan serangan ke atas 12,000 ahli Haisan oleh 2,000 ahli Gihin. Perjanjian Pangko 1874. Pada 1874, Gubernur Negeri-Negeri Selat Sir Andrew Clark mengadakan perjumpaan untuk mengadakan perjanjian di Pulau Pangko dan akhirnya Sultan Abdullah telah ditabalkan untuk menduduki tahta negeri Perak tanpa kehadiran seteru baginda iaitu Sultan Ismail. Dokumen-dokumen perjanjian telah ditandatangani pada 20 Januari 1874 di atas kapal HMS Pluto di Pulau Pangko untuk menyelesaikan perbalahan orang Cina, menyelesaikan perbalahan mengenai tuntutan tahta negeri Perak dan menyediakan jalan ke arah wujudnya residen British di Perak. Kapten Speedy kemudiannya dilantik sebagai pentadbir larut serta pembantu kepada residen British. Chung Keng Kui dan Chin Ah Yam, ketua kepada kumpulan kongsi Haisan dan Gihin, kedua-dua mereka dianugerahkan gelaran Kapitan Cina oleh British dan bandar larut serta klien Pawo telah dinamakan sebagai Taiping. Taiping dalam bahasa Cina bermaksud keamanan berpanjangan, sebagai meraihkan perjanjian damai di antara mereka. Satu daripada objektif Suruhanjaya ini ialah untuk mengaturkan penempatan yang berselerakan di sekitar daerah larut. Suruhanjaya juga memutuskan untuk membahagikan kawasan pelombongan di Klian Pawo, Taiping, kepada kumpulan Haisan dan Klian Baru, Kamunting, kepada kumpulan Gihin. Sejarah ringkas orang kaya Menteri Ngah Ibrahim. Ngah Ibrahim bin Long Jaafar dilahirkan pada tahun 1837. Ada yang mengatakan 1836 serta tahun 1840. Bapa beliau merupakan pembesar Bukit Gantang dan juga individu yang bertanggungjawab membuka lombong biji timah di Klian Pawo, kini Taiping. Ngah Ibrahim membesar di kota Bukit Gantang bersama-sama abangnya Kulub Siman dan adiknya Cik Alang Sepiah. Sebagai anak kepada seorang usahawan dan pengusaha pelombong biji timah, ahli perniagaan dan pengutip cukai yang kaya raya pada abad ke-19, beliau telah dijadikan sebagai anak angkat oleh Paduka Seri Sultan Jaafar Muazzam Shah. Kisah Ngah Ibrahim sebagai pakar ekonomi dan bangsawan terkemuka negeri Perak bermula apabila Paduka Seri Sultan Jaafar Muazzam Shah mengurniakan satu geran pada 24 Mei 1858 yang mengesahkan Ngah Ibrahim sebagai pentadbir daerah larut yang merangkumi krian sehingga Bagan Tiang. Pada 23 Oktober 1863, Paduka Seri Sultan Jaafar mengurniakan gelaran Orang Kaya Menteri Seri Paduka Tuan kepada Ngah Ibrahim, iaitu kedudukan orang besar keempat dalam susunan pentadbiran Kerajaan Perak. Ngah Ibrahim telah memperkenalkan sistem pengurusan moden di Perak, di mana Kota Matang telah menjadi pusat pentadbirannya. Sebagai orang besar keempat, beliau juga menjadi penasihat yang di-Pertuan Perak. Namun begitu, beliau masih tertakluk kepada Sri Paduka. Di kelompok pegawai dan orang Eropah, Ngah Ibrahim dikenali sebagai Raja Larut manakala di kalangan orang Melayu, beliau dipanggil Tengku Menteri. Dengan kedudukan tertinggi dan kuasa di tangan, Tengku Menteri mula merancang pembangunan prasarana bermula dengan pembinaan sebuah kediaman sebagai hadiah kepada isterinya, Tok Puan Alimah yang sekaligus menjadi kubu serta pusat pentadbirannya di Matang dinamakan Kota Ngah Ibrahim. Beliau juga membina jalan dari Matang ke Klian Pawo serta masjid dan juga sebuah banglo di Pulau Pinang iaitu di Jalan Mantri. Beliau memiliki kapal perang berkuasa wap yang ditempah dari England iaitu SS Indira Bayu dan SS Batra Bayu serta pasukan polis terdiri daripada 110 orang yang diketuai oleh Kapten Speedy. Pasukan polis ini turut dilengkapi beberapa pucuk meriam Krups buatan Jerman. Ngah Ibrahim pernah menghadap Maharaja Johor iaitu Maharaja Abu Bakar untuk mempelajari seluk-beluk pentadbiran. Pada awal pentadbiran dikendali oleh bapa saudaranya, Ngah Lamat selama 2 tahun.
Beliau juga mendapat bantuan Syekh Muhammad Taib, Abdul Jabbar, Pandak Liman di samping pasukan polis dan kerani, Cik Karim dan Muhammad Hashim. Kekayaan yang diraih melalui pungutan cukai hasil pelombongan biji timah, hasil tanaman padi, tanaman kopi, buah pala, tebu, tembakau, bunga cengkeh dan ubi kayu sesungguhnya berpadanan dengan statusnya sebagai seorang aristokrat Melayu terulung yang mendahului zamannya. Persatuan Kebajikan Haisan Malaysia telah berjaya didaftarkan pada 6 hari bulan Oktober 2023 di Taiping, Perak, dengan nombor pendaftaran PPM 005100612023. Ibu pejabat persatuan ini terletak di Kampung Jambu, Taiping, Perak. Setelah itu 3 lagi cawangan telah dibuka dan didaftarkan dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Cawangan tersebut ialah Taiping, Perak, Gopeng, Perak, Sedang, Selangor.大家好，我叫王云泉，今年53岁，我来自雪兰莪州，住在沙登，我的行业就是做泰赫兹健康产品。我已经参加了海山公司30多年了。我参加海山公司的原因就想，出来这个社会做事，会跑的路越来越宽，越来越大。到了今天，我们已经成功申请了执照下来了现在我们海山公司联谊总会已经成功了，会所在太平招牌以上了希望全马来西亚的海山的兄弟回来参加我们一起跑我们的阳光的大道。Objektif utama penubuhan persatuan ini ialah 1. Membantu golongan yang kurang bernasib baik. 2. Menggunakan platform pertubuhan ini untuk membuat kebajikan pada masyarakat. 3. Menggalakkan ahli untuk melakukan kebajikan. 4. Membersihkan nama Haisan daripada unsur kongsi gelap. 5. Mengajar ahli dan komuniti rasa cinta pada negara. Persatuan Kebajikan Haisan Taiping. Persatuan Kebajikan Haisan Taiping didaftarkan 20 hari selepas Haisan Malaysia didaftarkan iaitu pada 26 Oktober 2023. Persatuan ini mempunyai pelbagai kaum sebagai ahli. Ini untuk menunjukkan semangat muhibah kerana Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum.